Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam anak baik lagi cerdik. Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini. Seperti biasa, sesi Connecting Dots Learning kita akan mulakan dengan sesi snippets daripada koordinator kita, Datuk Dr. Mahendra Singh. Dipersilakan. Terima kasih Puan Nuraina kerana dapat bersama kita pada petang ini. Selamat sejahtera dan selamat petang semua kerana meluangkan masa untuk sesi snippet kita. Saya nampak Dr. Zalina ada bersama kita pada petang ini. Welcome dan kepada semua cikgu-cikgu yang dalam kesibukan dapat meluangkan masa untuk sesi ini pada 2.45 sebelum kita mula dengan sesi hands-on kita. Tuan-tuan dan puan, tajuk saya pada hari ini ialah Half-Life of Knowledge. Seperti kita tahu bahawa kita sentiasa menerokai ilmu. Kita menerima ilmu semasa kita belajar di universiti. Sebelum tu kita belajar di sekolah. Tapi terdapat ilmu yang akan menjadi ilmu yang tidak benar lagi atau ilmu yang telah obsolet dan ada pula ilmu yang baru. Dan perkara ini, proses ini berlaku daripada masa kita belajar lagi. Dan saya akan uraikan perkara itu. Of course, dalam mencari ilmu ni, kita banyak yang perlu diperolehi, tapi masanya tidak mencukupi. Kita sentiasa mencari masa untuk mendapat ilmu yang terkini. Ya. So, tuan-tuan dan puan, apa sebenarnya half-life of knowledge? Ini adalah satu konsep yang diasaskan oleh Fritz Machlup pada tahun 1962. Ia merujuk kepada tempoh masa yang berlalu sebelum separuh daripada ilmu dalam sesuatu bidang telah dilangkaui oleh ilmu baru. Atau ilmu yang sedia ada sudah didapati sudah luput atau jadi obsolet, atau fakta yang tidak lagi tepat atau betul. Saya masih lagi teringat, minggu lepas pun berlaku perkara ini, di mana kita lihat orang masih lagi pertikaikan ilmu tentang kolesterol dan banyak debate berlaku berkaitan dengan kolesterol. Adakah ubat kolesterol ini sememangnya diperlukan? Atau there's no such thing as bad cholesterol. So ini menjadi tumpuan pada mereka yang terlibat dalam bidang perubatan. Kerana apakah fakta yang betul dan yang lama tu yang tidak tepat lagi. Half-life didapati makin cepat berubah, terutama sekali pada zaman sekarang. Bagi setengah bidang, khususnya seperti perubatan, ia berlaku dengan begitu pesat. Kita tahu bahawa cara kita mengubati sesuatu penyakit pun telah berbeza. Cara kita buat diagnosis pun telah berbeza. Dan banyak kali saya sebut, correct diagnosis is half the cure. So, cuba bayangkan kalau kita ada doktor yang tidak mempunyai ilmu yang terkini, masih lagi dengan ilmu yang lama, maka adakah dia akan mampu buat diagnosis yang tepat? Kalau cikgu pula masih lagi mempunyai ilmu yang lama, bagaimana dia nak perkembangkan minda ilmu murid dia kalau dia tidak mempunyai ilmu terkini? Bagaimanakah dia boleh menjadikan ilmu dalam kelas itu ilmu yang realistik, yang bermakna kepada murid kerana perubahan di luar bilik darjah berlaku dengan begitu pesat. Dan kajian tentang perkara ini juga dikenali sebagai scientometrics. Bila kita kaji bagaimana setengah daripada ilmu yang kita belajar itu
dalam beberapa tahun sudah jadi obsolete atau mungkin tidak tepat. Seorang futurist pada tahun 82 dia meramalkan ya. Dan dia lihat juga pada secara retrospektif. Mula-mulanya manusia percaya setiap century 100 tahun akan berubah. Kemudiannya haluan dia berubah. Dikatakan pada tahun 45 every 25 years knowledge will change. Kemudiannya pada tahun 82, dia kata every 12 to 13 months, knowledge will change. Tapi sekarang ini, dia katakan every 12 hours, knowledge changes. So, dengan perubahan yang berlaku, kalau anda masuk ke universiti tahun pertama, bila keluar tahun ketiga, sudah pastinya half-life of knowledge itu berlaku dalam pengajian anda. Apa yang anda perolehi dalam tahun pertama, mungkin sudah obsolete atau faktanya ada fakta baru pada tahun ketiga sebelum anda graduate. But most importantly, how is it making us smarter? Bagaimana kita gunakan ilmu itu? Bagaimana ilmu itu kita dapat aplikasikan? So ini sama-sama kita kena fikirkan kerana kita terlibat dengan bidang ilmu. We are not clerical staff, we are academic staff. Maka dalam bidang akademik ini, ilmu itu sentiasa berubah. Dan ia menjadi kewajipan kita untuk menerokai ilmu baru itu. Dan satu daripada usaha kita ialah melalui CDL. Kerana setiap minggu kita harap anda akan memperolehi satu ilmu yang baru. Kalau sekurang-kurangnya satu aspek yang kecil yang anda bawa balik daripada sesi kita. So kalau kita lihat ya dari atas, bagaimana apa berlaku pada peratusan knowledge yang kita terima tu, dan di bawah tu adalah tahun, the years. Kita mula pada awal tahun pun, kemudiannya ia menurun. The knowledge is always on the decrease. Kita fikir the knowledge jumlahnya mungkin increase, tetapi kesahihan atau knowledge yang obsolete itu akan membuat knowledge kita tu menurun. Yang terkini, yang ilmu yang memang kita nak guna pakai. Dan kita tahu bahawa di situ kita lihat lekuk school knowledge, university knowledge, technology knowledge, dan yang paling steep, the steepest curve is IT expertise. Dalam bidang teknologi dan IT expertise ni sentiasa berubah. Dan sekarang kita sebagai pendidik, kita selalu fikirkan tentang bagaimana kita nak guna pakai ilmu tentang AI dalam pendidikan. Apakah cara yang terbaik untuk kita menggunakan ilmu itu dengan cara yang paling efisien dan efektif. So tuan-tuan dan puan-puan, kita kena meneliti semula pengajian atau pendidikan di universiti. Mungkin kita belajar domain utama sahaja, atau untuk ilmu baru yang spesifik, kita boleh tambah dengan kursus pendek pada tahun ketiga. Kita cari apakah knowledge gap dan kita cuba memenuhi knowledge gap itu dan memenuhi keperluan profesional di luar sana. Kita juga lihat apa yang terkini. Just in time learning. Buat masa ini. So kalau kita lihat buat masa ini, saya rasa ramai di luar sana terfikir bagaimana nak gunakan AI dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang tidak betul. Dan kalau kita kenal ilmu itu, half-life, iaitu jangka masa ilmu kita menjadi tidak relevan, akan dapat kita kurangkan. Dan kita juga walaupun kita dah graduate, lama dah, kadang-kadang sudah dekat 20 tahun, kita graduate, kita kena fikirkan bahawa bagaimana ilmu tu kita boleh perkinikan. How can we make them? Dan satu daripada cadangan oleh pakar-pakar pendidikan adalah untuk interdisciplinary training. Daripada hanya bachelor pendidikan, mungkin kita kena fikirkan, selalu kita sebut tentang
cabaran mental dalam kalangan murid dan sebagainya. Mungkin bachelor pendidikan sekarang kita perlu kaitkan dengan psikologi. So ilmu yang kita peroleh itu multidisciplinary atau aspek humanities dan sebagainya. Kita cari interdisciplinary training yang terbaik untuk guru-guru. Saya suka kata hikmah oleh Khalil Gibran. A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle. Kalau kita ada banyak ilmu tapi dia tersimpan saja, kita tidak gunakan, dia tidak membawa faedah. So, ilmu yang kita ada walaupun kalau kurang, harus kita gunakan di mana jua pun. So, itulah langkah yang kita harus sentiasa mengutamakan. Nak mencari ilmu, nak meneroka ilmu, nak ilmu yang terkini kalau sesuatu itu sudah jadi obsolet. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak boleh anggap pendidikan itu as one stage of life. Oh, dulu semasa saya di universiti, itu sudah lepas. So, sekarang saya tidak lagi terada dalam zaman untuk mencari ilmu. In fact, ada cadangan daripada National University of Singapore di mana mereka menyediakan kursus pendek dan mereka menggalakkan graduate kembali ke universiti untuk 20 tahun yang berikutnya. Walaupun selepas pengajian di peringkat first degree atau di peringkat postgraduate. They encourage people to come back to university untuk dapatkan ilmu yang terkini. So, universiti menyediakan program dan kursus-kursus sebegitu. Maka pengajian di universiti tidak menjadi hanya sebagai satu ruang yang awal dalam kerjaya anda sebelum anda mulakan hidup kerjaya anda. So, it should be continuous education. Banyak kali kita dengar, kita gunakan istilah lifelong education. So, kalau kita nak kurangkan half-life of knowledge, maka adalah amat penting untuk kita sentiasa menerokai ilmu yang terkini. What is the latest? Kalau kita pergi ke klinik, kadang-kadang kita risau juga. Kita lihat dalam klinik, kadang-kadang dia nampak macam klinik doktor ni daripada zaman kuno lagi. Sejauh mana dia tahu tentang ubat-ubat yang terkini rawatan? Kita tertanya-tanya. Dan kita sentiasa fikir, I'm sure he's keeping up with knowledge. Sememangnya, saya pernah lihat ada juga doktor, sementara menunggu pasien, dia sedang baca jurnal yang terkini. Looking at the latest journal, untuk melihat apakah ubat-ubat yang terkini, apa kelebihan, what are the side effects dan sebagainya. So it's so important to be updated, up to date with the knowledge, right? So mungkin kita pun perlukan di mana umpamanya IPG atau universiti ada kursus-kursus untuk bidang pendidikan yang terkini. Bukan mengulang apa yang kita sudah terima sebelum itu. What's new? Apakah yang terkini? Apakah yang akan membawa satu faedah kepada tugas kita, tugas harian kita? Remember, knowledge is power. So, dalam dunia pendidikan ada satu kajian, walaupun dah lama, saya ingat sekarang ni lagi ringkas lagi. Half-life dia 5 tahun. Lepas dalam 5 tahun, ilmu ada tu, ilmu atau the information is half. I mean dari segi how relevant it is. Kerelevanan ilmu itu akan kurang dalam 5 tahun. And the knowledge itself. So that's why lifelong learning is important yang saya sebut tadi. For more clinical judgment, common sense and critical evaluation of new information. Ya, kita tak boleh terima saja. Ini perkara yang penting. Critical evaluation. Kena nilai juga ilmu tu, kebenaran ilmu tu. Whether it's how truthful is it? Dan siapa yang mengemukakan ilmu tu. Dan saya mula hari ini saya sebut tadi, correct diagnosis is half the cure. Kalau kita tahu
dengan ilmu yang terkini tentang apa yang berlaku, sudah pastinya kita dapat, bagi seorang doktor, dia tahu apakah ubatnya. How long is the half-life of knowledge in your field? Ini soalan pada kita. So, bilakah, berapakah jangka masa sebelum ilmu dalam bidang pendidikan menjadi kurang relevan atau tidak tepat atau ada ilmu baru? Dan kalau kita lihat pada slide yang berikutnya, kita lihat pada taxonomy Bloom, ya, pada tahun 56, knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis dan evaluation. Yang terkini pada tahun 94 dan mungkin dalam masa yang akan datang ada penulis lain yang akan mengemukakan taksonomi yang baru. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating. Sudah berubah. Inilah arah yang terkini dalam bidang pendidikan umpamanya. So tuan-tuan dan puan-puan, the way forward, kita patut tahu bahawa kita perlu interdisciplinary knowledge yang ada aplikasinya, kemahiran yang kita perlukan khususnya dalam bidang kita sebagai pendidik. Dan juga dalam bidang yang kita paling mempunyai minat kita, we are passionate about it. Dengan berlaku pandemik dan dalam keadaan muka, kita perlu buat refleksi dan kaji secara mendalam tentang ilmu dalam bidang kita. Dengan ilmu yang begitu rencam, dengan data yang begitu banyak, dengan pelbagai bidang yang sentiasa menerokai ilmu baru, kita mungkin tidak ada pilihan. Kita kena supaya kita boleh bersama dalam menerokai ilmu yang terkini. Kalau kita menerokai melalui AI, maka itulah caranya. Or whatever other means of getting the latest knowledge yang boleh diaplikasikan dalam bidang kita. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita tahu bahawa half knowledge is worse than no knowledge, but half knowledge is not the complete knowledge. So kita kena cari ilmu yang kita perlukan. So dalam sesi-sesi kita, kita sentiasa menerokai ilmu yang kita perlukan. Jangan lupa bahawa buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Dan saya selalu sebut, it's easier to build strong children than to fix broken adults. And most importantly, when we read, we are thinking. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Mari kita sama-sama pastikan half-life knowledge kita tidak menjadi lebih ketara. Dan kita kurangkan itu dengan menerokai ilmu setiap masa. Terima kasih Datuk Dr. Mahendra. Hari ini kita seperti biasa, sesi Datuk Dr. Mahendra kita akan belajar new words, perkataan baru, ilmu baru. Hari ini kita belajar tentang half-life of knowledge. Saya sebagai cikgu sains, cikgu kimia, saya biasa dengar half-life of radioactive. Jadi, no, half-life of radioactive, cikgu, is part of half-life of knowledge. Half-life of radioactive bermula sebagai asas kepada half-life of knowledge. Okey, jadi apa yang boleh saya simpulkan snippets daripada Datuk Dr. Mahendra hari ini, kita sebagai seorang cikgu memang kena sentiasa upgrade ilmu kita mengikut trend yang terkini, seperti kejaya dan bidang-bidang ilmu untuk masa kini, untuk kita sediakan anak-anak murid kita menghadapi kejaya akan datang yang mereka akan kena tempuh. Termasuklah juga semua bidang pengajian, sama ada di peringkat sekolah ataupun pengajian perguruan dan juga universiti-universiti, supaya kita dapat sediakan murid-murid kita dan kita menarik minat mereka mengikut trend mereka sekarang ni, kecekapan teknologi yang semakin giat. Jadi itulah tugas kita sebagai seorang pendidik, tak kiralah di peringkat mana pun, kita kena elakkan daripada berlakunya half-life of knowledge, kesan half-life of knowledge. Puan Nuraina, sebelum berakhir, dah okey ke? Ada lagi ke?
Tak ada. Tak ada. Okey. Saya nak kongsikan satu poster tentang seminar yang akan berlaku di Universiti Tengku Abdul Rahman di Kampar, Perak. Symposium on Science Education yang menarik minat kita semua. Kalau nak join adalah percuma. Ya. So kalau cikgu dekat Perak ke atau mana tahulah cikgu Kuala Lumpur pun nak turun ke Kampar, Perak untuk sama-sama mengikuti Symposium on Science Education sehari saja pada 9 September 8 pagi hingga 5 petang. Ya. Ada email atau website yang boleh anda meneroki yang ada di sebelah bawah ni, sose.utar.edu.my. So I think it is going to be very informative. Ada speaker daripada Malaysian Torrey Science Foundation, MTSF, award winners dalam Malaysian Torrey Science Foundation, and guru inovasi MLSM, guru cemerlang. Artinya rakan-rakan kita lah dalam bidang sains akan present, dan tema dia ialah Integrating Technology for Active Learning in STEM Education. Mungkin ini akan mengurangkan half-life of knowledge yang kita utarakan hari ini. So, saya harap tuan-tuan dan puan-puan sudah catat, dan saya akan minta juga pensyarah daripada UTAR nanti masukkan mungkin nombor telefon dia ke yang mudah kita hubungi dalam ruangan chat. Dr. Sarah, saya ingat dia ada dalam sesi kita hari ini. So, beliau akan masukkan. So, sama-sama kita memberi sokongan kepada semua yang nak sentiasa mendahulukan pendidikan dalam kalangan guru-guru kita, atau ilmu baru, atau continuous professional development of teachers. Thank you Puan Naraina kerana jadi moderator pada hari ini. Saya tahu Cikgu Azhar sedang menunggu, saya rasa dia pembentang kita hari ini untuk sesi hands-on. Sekian, terima kasih. Okey, sama-sama Datuk Dr. Mahendra. Jadi jangan lupa rakan-rakan, kita pergi 9 September ni untuk Symposium Science on Education. Okey, jadi seterusnya kita pergi ke sesi CDL siri yang ke-102 daripada Cikgu Azhar kita. Cikgu Azhar boleh share ni? Sekejap ya, kita tunggu Cikgu Azhar sharekan slide beliau. Okey. Sesi hari ini adalah berkenaan dengan inovasi RBT model akronim SELI. Saya memang dah lama dah jumpa SELI ni. Okey, jadi sesi CDL hari ini adalah siri yang ke-102. Cikgu-cikgu semua, rakan-rakan hari ini yang hadir hari ini. Okey. Tapi sebelum itu, mari saya terangkan tentang CDL. Okey, objektif CDL adalah berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan serta membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Okey, siri CDL adalah next Azhar. Sesi ini adalah secara percuma, semuanya pendaftarannya adalah percuma. Peserta yang mendaftar akan dapat jemputan melalui email, dan jangan lupa sesi perkongsian ini sentiasa berlangsung pada hari yang sama setiap Jumaat selama 1,5 jam bermula daripada 3 petang hingga 4.30 petang. Walau bagaimanapun, rakan-rakan sangat dialu-alukan dijemput masuk awal sebelum 3 petang, iaitu kita akan mengikuti sesi snippets bersama Dr. Mahendra Singh. So perkongsian ini juga adalah secara hands-on dan sijil disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi. Jadi rakan-rakan semua tunggu sehingga akhir sesi baru ada keluar link Google Form untuk dapatkan sijil kehadiran. Okey, siapakah Cikgu Azhar? Okey, siapa kenal Cikgu Azhar? Okey, Cikgu Azhar adalah seorang duta guru STEM
Yayasan Petronas Kohort 1, Jurulatih Utama RBT Negeri Melaka, Pegawai Teknikal PISTEC. PISTEC ni rakan-rakan semua adalah pertandingan inovasi yang sangat-sangat mencabar. Okey, Pegawai Teknikal yang STEM Conference 2023, Hakim yang Innovation Challenge, bukan calang-calang Cikgu Azhar ni. Okey, Hakim STEM Challenge PPIM. Wow, penyelaras yang STEM Expo 2023. Jadi yang berikutnya pencapaian daripada Cikgu Azhar. Cikgu Azhar juga memiliki CJ Google Certified Level 1, Anugerah Khas Duta Guru, Anugerah Inovasi Terbaik Duta Guru, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2013-2020, Anugerah Digital Utilization and Technology Award 2023 baru je tahun ni, dan Anugerah Emas Pertandingan Poster Peringkat Kebangsaan 2022. Okey, seterusnya. Okey, jadi saya serahkan seterusnya sesi ini, saya pas kepada tuan punya milik, Cikgu Azhar. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Aina, sahabat saya. Daripada kami kenal daripada Duta Guru Yayasan Petronas. Cikgu Aina akan bersama-sama dengan saya hari ini. Mana tahulah kalau saya terbatuk ke, terleft ke kan, lain. Jadi Cikgu Aina akan sambung saya punya perkongsian hari ini. Cumanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanakum, tachahau, annyeong, dan selamat sejahtera kepada semua guru-guru ataupun audiens yang ada di dalam platform Zoom, malah di platform channel YouTube yang sedang memerhati kami berdua di sini di seluruh Malaysia, Brunei, Sabah, Sarawak, Indonesia, tak kiralah di mana anda saja, di mana anda berada, di mana anda saja pula kan. Okey, hari ini akan bersama dengan saya untuk saya kongsikan sedikit saya punya inovasi yang saya namakan dia adalah model akronim SELI. Okey, kalau cikgu nampak paparan skrin sekarang ini, kami sebenarnya telah pun bersama-sama dengan tim CDL ini sejak tahun 2021 akhir. Dan kalau saya, Cikgu Aina semua adalah yang terawal mengikuti tim CDL ini, dan kami setakat ini telah pun memberikan sharing 4 kali lah. Kalau ikutkan CDL ini, yang ke-8 waktu tu adalah saya sharing tentang Canva. Waktu tu tengah havoc, orang nak tengah belajar tentang Canva. Saya bagi untuk fasa yang pertama. Selepas itu disambung pula dengan Cikgu Aina untuk fasa yang kedua. Selepas itu CDL siri yang ke-32, saya ajar cikgu-cikgu bagaimana untuk menghasilkan poster. Petik jari saja dalam masa 10 minit dah siap poster cikgu. Selepas itu dalam keadaan yang macam-macam kan, kita PKP dan sebagai waktu tu PKP juga, ada naik dan turun emosi kita. Saya pun sharing lah sedikit, bukan kata waktu tu jadi kaunselor, cuma kita sharing apa experience kita, emosi kita sebagai guru biasa di sekolah. Jadi kita pun sharing tentang macam mana kita nak jadi positif di sekolah. Dan hari ini saya hadir kembali dalam sesi sharing CDR ini, siri yang ke-102, untuk mengetengahkan inovasi yang saya dan juga rakan panitia RBT saya di sekolah, iaitu model akronim SELI. Semua perkongsian CDL yang lama yang dah lepas, cikgu boleh ikuti dia di channel YouTube pun ada, si Connecting Dots Learning. Cikgu boleh go through platform tersebut, cikgu boleh tengok apa saja sharing yang berkaitan dengan diri cikgu yang cikgu boleh tengok, dan cikgu boleh klik dan layarilah tajuk-tajuk yang menarik, perkongsian-perkongsian cikgu lain, tim saya lain di sana. Okey,
Next, saya akan terangkan ini 3 perkara, 3 C semasa sesi sharing saya ini. Okey, iaitu saya harap cikgu sedang relax sahaja, sambil baring-baring, sambil relax-relax untuk melihat, mendengar sesi perkongsian saya ini. Hari ini kita nak santai-santai sahaja cikgu, nak bertenang saja, nak sharing apa yang ilmu yang saya ada sedikit dan saya kongsikan dengan cikgu. Sama-sama kita kongsi. Kalau cikgu ada apa-apa yang cikgu rasa cikgu nak sharing semasa saya bercakap kejap lagi, boleh cikgu boleh typekan di chat, cikgu boleh unmute suara cikgu, dan cikgu boleh bertanyakan soalan atau mengetengahkan pendapat cikgu. Tak ada masalah cikgu. Okey, dan saya harap semasa sesi ini nanti kita boleh juga bertukar-tukar pandangan, perspektif yang berbeza. Mungkin cara cikgu di sekolah begini, cara saya di sekolah begini sebab anak murid kita berbeza, latar belakang berbeza, sosioekonomi berbeza, kedudukan tempat kita berbeza. Jadi cikgu boleh sama-sama sharing dengan saya sharing dengan cikgu dan cikgu sharing dengan saya, tak ada masalah. Dan choice maksudnya cikgu boleh membuat pilihan sama ada cikgu, kadang-kadang kita tengok inovasi ni, macam tak sesuai untuk anak murid aku. Ni macam sesuai saja dengan anak muridku ini. Boleh kita nak aplikasikan dekat sekolah. Jadi cikgu boleh membuat pilihan cikgu. Tak semestinya cikgu tu macam tak sesuai. Tapi cikgu boleh pula buat penambahbaikan ataupun cikgu sesuaikan dengan situasi anak murid cikgu. Sebab kadang-kadang kita buat inovasi cikgu bergantung kepada anak murid kita punya keadaan. Kadang-kadang kita tengok tajuk tu tak perlu pun dibuat inovasi, tetapi untuk anak murid kita. Tapi anak murid orang lain, cikgu lain mungkin, alamak tajuknya anak murid aku pun tak kuasai. Jadi perlu buat sesuatu untuk kita bagi anak murid kita faham tentang topik tersebut. So kita sebagai guru, kita pun buatlah inovasi untuk anak murid kita. Sebab itu inovasi itu bergantung kepada keadaan anak murid kita bagaimana. Mungkin inovasi kita sesuai untuk cikgu tersebut, sesuai untuk sekolah tersebut. Kadang-kadang tak sesuai, mungkin terlampau rendah ataupun terlampau tinggi, kan? So cikgu ada pilihan untuk membuat keputusan. Okey, ini adalah tentatif, ada 6 chapter hari ini yang akan kita go through bersama dengan Sally, Dak Sally tu kan yang memegang kek itu. Jadi saya akan terangkan part by part, dan semua apa yang saya perkatakan hari ini adalah apa yang sebenarnya cikgu buat di sekolah sebenarnya. Cikgu hasilkan di sekolah. Cuma mungkin kadang-kadang cikgu tak perasan, ini nama dia itu ke? Ini nama dia itu ke? Tapi sebenarnya apa yang saya buat, saya percaya apa yang saya buat sama dengan apa yang cikgu hasilkan di sekolah. Jadi chapter yang pertama adalah ice breaking. Saya akan tanyakan sedikit soalan berkaitan dengan inovasi PDPC, sikit saja cikgu. Lepas sebab saya nak dapatkan input daripada cikgu. Yang kedua, saya akan terangkan bagaimana model akronim Sally itu terbina. Asal usul dia macam mana? Kenapa saya buat model akronim Sally ni, kan? Lepas tu saya akan terangkan sepanjang pelaksanaan model akronim Sally ini, saya menggunakan kaedah apa dalam sesi pengajaran saya. Jadi dalam kat situ kalau cikgu tengok, saya gunakan kaedah 5E. Apa itu kaedah 5E? Nanti saya akan terangkan secara ringkas. Kalau cikgu nak tahu secara mendalam, ada juga perkongsian CDL yang menerangkan tajuk 5E sahaja. Nanti cikgu boleh go terus. Cikgu, saya tak pasti, cikgu tak ingat cikgu apa sebab ramai sangat cikgu. Tapi cikgu boleh go through. Kalau cikgu nak tahu sangat 5E itu apa, sebab kejap lagi saya akan terangkan ringkas saja apa yang saya buat. Tapi kalau cikgu nak tahu, nak mendalam lagi ni, cikgu boleh pergi ke CDL. Ada tajuk 5E kat situ. Selepas itu saya akan dapatkan maklum balas. Macam mana saya dapatkan maklum balas selepas saya menghasilkan model akronim Sally itu, macam mana saya nak dapat maklum balas daripada anak murid saya. Dan sesi perkongsian. Selepas kita dah buat
inovasi, at least kita kongsikan sekurang-kurangnya cikgu, kita kongsikan dengan rakan kita di sekolah, seorang sahaja rakan kita at least, atau lebih baik kita kongsikan dengan semua rakan penatiah kita, lebih baik kita kongsikan dengan semua rakan kita yang di negeri kita, lebih baik semua di Malaysia ini kita kongsikan supaya yang mana-mana inovasi ataupun anak murid yang menghadapi masalah yang sama dengan kita boleh gunakan inovasi yang telah kita hasilkan. Itu tujuan dia lah. Dan akhir sekali 6, biasalah kita semua akan ada sesi bergambar untuk kenangan. Apa yang saya buat hari ini cikgu melalui fasa PDCA. Semua pun tahu kan PDCA itu apa? Iaitu Plan, Do, Check and Action. Kalau cikgu nak tahu lebih lanjut lagi tentang apa itu PDCA, tajuk khas PDCA, ada juga dalam perkongsian CDL kita. Ada cikgu, tak salah saya, PDCA ini diterangkan oleh cikgu Ijah. Jadi cikgu boleh go through balik CDL yang lama. Cikgu, CDL ni macam-macam tajuk ada cikgu. Jadi cikgu boleh go through balik semula. Cikgu tak pilih tajuk PDCA saja. Okey cikgu? Next. Okey, inilah yang saya nak sharing dengan cikgu hari ini. Kita punya chapter yang pertama iaitu ice breaking. Jadi inovasi PDPC. Pernahkah cikgu menghasilkannya? Gitu. Bukan saya nak tengok, mungkin ada cikgu yang dah pernah menghasilkan banyak. Tak ada masalah. Ada juga cikgu yang belum lagi pernah menghasilkan inovasi tersebut. Jadi saya nak tengok, ataupun dia tak pasti sebenarnya dia buat kaedah ni inovasi ke, tak inovasi ke. Jadi cikgu boleh tulis tidak pasti. Jadi cikgu boleh scan ataupun saya berikan cikgu link dekat sini supaya cikgu boleh senang klik di chat kan. Sekejap, saya share. Copy and then saya share di sini. Kadang-kadang kita nak scan susah kan? Sekejap ya. Yang nak scan tu kejap. Okay, ada tak keluar? Ada. Okey. Jadi cikgu boleh klik kat situ atau cikgu scan tadi. Tapi saya dah bagi link tu, senang cikgu link kat situ je lah kan. Saya view result supaya orang boleh tengok jawapan dapatan tu. Ni tak ada betul salah cikgu, jangan risau. Tak ada pun nama orang tu. Dia ni tak pernah, dia ni banyak. Tak ada. Ni kita saja nak tengok. Sebabnya saya pun suka kalau ramai-ramai dah pernah menghasil inovasi, saya suka sebabnya kita nak sharing is caring gitu. Kan? Mana dia jawapan dia? Okay, saya nak tengok. Okay, kejap. Present. Okay. Saya present supaya cikgu boleh nampak. Gitu. Jadi boleh cikgu tulis kat situ. Tak ada masalah cikgu. Bukan salah betul, tak ada pun. Kan? Jadi cikgu tengok kat situ. Saya letak kat situ tidak pernah dengan tidak pasti. Mungkin kadang-kadang cikgu pernah buat benda tu. Macam cikgu menyelesaikan satu masalah. Tapi ini aku buat ni inovasi ke? Macam entahlah. Tapi dapatnya menyelesaikan masalah budak tu. Daripada budak tu tak tahu, jadi tahu. Tapi macam mana inovasi? Macam tu kan. Tak pasti. Boleh je tulis tak pasti. Tapi kalau cikgu pernah, tulis pernah. Tak ada masalah. Saya tak ada salah betul cikgu. Kalau tak pernah, tak apa. Hari ni mungkin adalah langkah seterusnya. Cikgu boleh cuba untuk menghasilkan inovasi cikgu sendiri. Dan cikgu jangan risau ataupun cikgu jangan rasa macam apa inovasi aku nak buat. Susahnya nak buat inovasi kan. Sebenarnya inovasi sangat mudah untuk dihasilkan. Cumanya hari ini saya terangkan satu-satu supaya cikgu boleh nampak macam mana cikgu nak hasilkan inovasi tersebut. Terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru yang dah klik link dan jawab jawapannya kan. Kalau kita tengok daripada paparan tu tidak pernah, first tangga yang pertama tidak pernah, tangga yang kedua boleh je. Kalau siapa yang nak jawab lagi boleh je, cikgu klik je, pilih aja, dia tak adanya pergi mana-mana je.
tidak pernah, tidak pasti dan pernah. Okey. Jadi sama-sama kita kalau katakan dalam chat sekarang kalau ada orang tanya soalan yang cikgu yang pernah menghasilkan inovasi itu nak tolong jawabkan pun tak ada masalah. Kalau Cikgu Aina tak perasan, saya memang tak perasan sebab saya pandang slide cikgu. Saya bergantung kepada Cikgu Aina aja sebenarnya ni. Jadi kalau Cikgu Aina pun tak perasan, cikgu nak tolong jawabkan, tak ada masalah cikgu. Kita hari ni nak sharing is caring kan. Jadi itu terima kasih saya ucapkan kepada cikgu yang dah cuba untuk menjawab. Jadi kita pergi ke next slide. Kan next slide. Okey, itu yang kita dah buat hari ni. Okey, jadi yang kedua, Dak Sally dah bergerak dah. Dum. Nampak tak saya punya paparan skrin kan? Okey, Dak Sally dah bergerak ke model akronim Sally yang kedua. Jadi itu adalah part yang first stage part, iaitu kita kena plan. Kenapa saya buat model akronim Sally ni? Okey, saya ceritakanlah. Okey, mula-mula dulu, ini adalah pengenalan dia lah. Saya adalah cikgu yang guru akademik biasa, guru akademik biasa macam cikgu, mungkin cikgu lebih hebat daripada saya. Ada guru cemerlang mungkin kat sini, kan? Ada yang GKMP, GPK, pengetua dan sebagainya. Tapi saya adalah guru akademik biasa, mengajar di SMK Seri Mahkota, Umbai, Merlimau, Melaka. Yang terletak di luar Bandar Melaka. Jadi kalau tempat saya cikgu, kalau nak makan ikan bakar, marilah ke tempat saya. Begitulah populasi di SMK Seri Mahkota ni, kawasan Pantai Siring, pantai-pantai kan, berdekatan dengan sekolah saya lah. Okey, kebanyakan anak murid saya adalah golongan B40, ialah kawasan kampung cikgu, bukan duduk di kawasan bandar. Tapi ada juga bandar yang ada golongan miskin tegar kan. Jadi ini adalah golongan B40 lah, kebanyakan majoritinya. Okey, kalau yang yang M ke apa, mungkin dia anak cikgu dan sebagainya. Okey, kerja kilang, macam tu lah, sikit. Banyaknya B40. Okey, kenapa saya nak buat tu? Sasaran saya adalah pada waktu itu saya mengajar kelas 3 Mutiara pada tahun 2021 ke 2022. Macam itulah. Saya mengajar kelas 3 Mutiara. Waktu tu baru lepas PKP. Waktu ni 2021 ke 2022. Macam itulah cikgu, baru lepas PKP. Jadi mereka ini memang duduk di rumah, belajarnya di rumah. Memang online session saja, PDPR. Kan? Jadi bila kita bagi soalan tingkatan 3, dia hafal tak boleh jawab semua. Kan sebabnya dia duduk di rumah. Entah dia belajar ke dia tak belajar ke, kita tak tahu kan cikgu. Jadi bila kita bagi soalan, dia tak boleh jawab. Okey, itulah murid waktu tu satu kelas. Jadi saya pun kata, kenapa soalan benda yang sesimpel ini murid tak boleh jawab? Ini anak murid saya tahu cikgu. Ini anak murid saya lah. Keadaan anak murid saya waktu tu. Jadi saya pun kata, saya kena buat sesuatu untuk saya settlekan masalah budak-budak ni. Okey, apa isu dia cikgu? Isu dia yang pertama adalah saya nak meningkatkan pengetahuan dia tentang ataupun penguasaan dia tentang elemen reka bentuk dalam RBT. Okey, dalam RBT ni cikgu, kalau subjek reka bentuk dan teknologi ni, elemen dan prinsip tu adalah benda yang utama. Sebenarnya sekolah rendah pun dia dah belajar elemen dan prinsip. Tapi bila masuk sekolah menengah cikgu, dia buat lupa. Dia macam tak belajar, macam tak pernah belajar, macam tu cikgu. Sebenarnya dia di sekolah rendah dia dah belajar. Tapi bila dia masuk sekolah menengah, dia macam semua ingatan dia lupa kan. Tak apalah kan, dia dah terlupa. Jadi kita pun bila masuk tingkatan 1, kita ajar semulalah dalam silibus, adalah tajuk tersebut. Jadi dia waktu saya bagi soalan itu, elemen saja dia tak boleh nak nyatakan cikgu. Jadi kenapa tak boleh? Tak tahu kenapa dia tak boleh. Jadi mungkin PDPR tak join PDPR, tak belajar dan sebagainya, tak kenal dan sebagainya. Bila kita bagi soalan, dia tak boleh jawab. Sedangkan tajuk elemen dan prinsip itu cikgu, tajuk yang sangat penting lah.
setiap bab, bukan setiap bab lah, tingkatan 1 pun memang kita kena tahu pasal elemen dan prinsip, tingkatan 2 dan tingkatan 3. Bila kita nak melakar, kita kena nyatakan elemen atau prinsip yang kita gunakan. So tajuk elemen prinsip tu memang penting. Kalau dia tak tahu macam mana dia nak jawab, at least kita nak dapatkan dia TP3. Kalau dia dapat menyatakan elemen dengan prinsip tu, dia dah melakar, dia dapat nyatakan, at least dia dapat TP3 dekat situ kan. Jadi kalau dia dah tak boleh nak menyatakan, TP1 pun tak lepas, macam mana dia nak dapat TP3? Jadi kita kena selesaikan masalah tu. Okay. Jadi inilah benda yang dia tak boleh hafal tu cikgu. Mungkin pada kita, orang dewasa ataupun murid yang cemerlang, dia tengok, oh elemen reka bentuk, warna, ruang, garisan, rupa, bentuk, tekstur saya. Senang aja. Tapi anak murid saya, ini semua pun dia tak kenal cikgu. Ini semua pun dia tak boleh hafal cikgu. Kesian kat dia. Jadi kita pula berbalik kepada diri kita. Kita fikir macam, kita tak boleh 100% kan menyalahkan anak murid tersebut. Dia pun apa yang berlaku dia kat rumah tu kita tak tahu. Kan PDPR dia tu kita tak tahu. Cara pembelajaran dia tu kita tak tahu. Dan mungkin kita boleh reflect diri, reflect. Kita boleh tengok balik diri kita, cara pengajaran kita mungkin waktu PDPR itu ataupun waktu kita mengajar dalam kelas waktu bersemuka tu pun tidak begitu baik ataupun tidak bersesuaian dengan tahap dia tu. Jadi dengan benda-benda elemen ni pun dia tak boleh nak terima. Jadi saya pun buat satu benda yang saya rasa saya perlu buat satu benda untuk saya menyelesaikan masalah elemen tu sahaja tadi. Okey, jadi bila dia dapat elemen, dia akan dapat prinsip tu cikgu. Confirm dia akan dapat prinsip tu. Jadi saya pun merancanglah. Saya pun bincang. Saya kata okey dalam kelas, saya kata saya kena plan. Sebab itulah saya guna PDCA tu. Saya kena plan iaitu saya kena buat sesuatu untuk menyelesaikan masalah dia tak boleh hafal ni, tak boleh nak menyatakan ni. So PDCA itu berlaku di situ. Bagaimana saya plan? Okey, saya plan saya plan dengan saya kenal pasti mula-mula macam mana saya tahu dia tak boleh jawab sebab saya bagi soalan pada dia cikgu. Saya bagi soalan pada anak murid saya yang tadi 28 orang 3 mutiara tadi. Semuanya dapat kosong, ada kosong per 20. 1 per 20, 2 per 20 cikgu. Per 20 cikgu dapat kosong, dapat 1. Ada pandai sikit cikgu dapat 9. 9 per 20. Kan runtun tu hati kita kan. Jadi macam elemen. Semua soalan itu berkaitan dengan elemen saja. Jadi saya kata, kenapa budak-budak ni tak boleh? Pada kita, elemen tu macam senang je. Macam mudah je. Tapi bila saya bagi soalan pada murid, tak boleh. Dia tak boleh buat cikgu. Dia tak ingat. Jadi saya bagi ujian tu dan saya pun nak bina idea. Saya pergilah. Yang seterusnya, saya nak bina idea cikgu. Menggunakan kaedah engineering design process ni. Saya nak membina idea. Okey, jadi saya kata, tak apalah. Korang semua tak hafal, korang tak ingat, kita buat macam ni lah. Kita bagi ke 4 kumpulan. Saya kata, kita buat akronim lah korang. Supaya korang boleh ingat. Itu je paling senang sekali kan kita cikgu. Kita buat akronim. Paling senang sekali kita buat akronim cikgu. Jadi saya pun kata, buat akronim. Selalunya kita yang buat akronim. Kan? Ni akronim. Orang hafal akronim ni. Kan? Kita buat macam tu. Tapi saya pada hari tu, saya rasa macam, entah apa terjadi pada saya. Kan? Tapi sebenarnya bagus juga cikgu. Saya bagi dia orang bina akronim dia orang sendiri. Lepas tu dia pun bina macam-macam lah akronim. Saya pun bina akronim saya. Lepas tu saya buat, dia orang ada akronim. Saya pun dah tak ingat dah akronim yang dia orang buat tu. Ada satu akronim yang ni lah. Ada satu akronim ni. Saya kata, dalam banyak-banyak akronim ni, yang mana yang korang paling ingat nak hafal? Kelas waktu tu. Jadi dia orang kata, dia orang pun cakap, ni kita orang punyalah. Macam tu lah kan dalam kelas kan. Dia mesti nak upkan dia punya akronim kan. Jadi saya kata, betul-betul. Pilih betul-betul. Semua orang pun pilihlah akronim ini. Akronim Sally ni lah. Dia orang pun pilih. Kalau Cikgu Azalina memangnya tak ada nama Sally tu. Dia akan jadi nama Salmah. Ataupun nama Saloma. Kan Cikgu Azalina. Tapi budak yang pilih. Jadi ada nama yang macam orang putih sedikit cikgu. Jadi daripada itu saya pun buatlah
strategi bagaimana saya nak mendesain, macam mana saya nak cantikkan akronim tu atas daripada akronim yang diorang bina sendiri. Sebab saya fikir kalau murid yang bina akronim sendiri, diorang akan ingatlah akronim tu. Kan sebab dia yang bina, takkan dia bina dia tak ingat kan. Jadi kalau kita yang bina cikgu, kita macam mengharap atau kita paksa anak murid kita untuk ingat akronim yang kita nak. Tapi kalau kita suruh murid yang bina akronim dan dia bina dan dia cipta dan dia ingat, itu lebih okey lah pada saya lah, anak murid saya. So bila dah buat tu, buatlah, create lah, kita create lah akronim seri tersebut. Nanti saya tunjukkan akronim seri tu. Lepas kita dah create, lepas tu kita test, kita bagi ujian. Ujian yang mana cikgu? Ujian yang tadi pre-test tadi saya bagi ujian yang sama. Saya bagi soalan yang sama. Saya beri kepada murid selepas dia belajar akronim seri tadi. Barulah dia boleh menjawab semua. Barulah ada yang dapat 15/20. 20/20 pun ada. Ada juga yang agak macam lemah. Biasa dalam kelas kita mesti ada yang murid cemerlang, murid sederhana, murid harapan, cikgu. Mana ada semua cemerlang, cikgu. Tapi kalau dia orang semua cemerlang, baguslah. Tapi kita kena akui bahawa dalam kelas kita, satu kelas mesti ada murid yang berbagai tahap. Jadi ada yang dapat 20, ada yang 19, ada yang 18, ada yang 15. Macam itulah kan markah-markah dia. Selepas dia aplikasikan model akronim. Lepas tu barulah kita share, okey, kelas ni dah bagus, jom kita try dekat semua tingkatan 3 pula. Jadi saya pun share dengan rakan-rakan penatiah saya, KP saya, cikgu-cikgu RBT saya. Kita pun test, kita spread lah model akronim ni pada murid tingkatan 3 pada waktu itu. Kan? Jadi kita jangan bila kita dah dapat selesaikan masalah, kalau boleh cikgu, kalau boleh kita kongsi dengan rakan-rakan penatiah kita cikgu. Okay, ini adalah contoh cikgu. Ini dia gambar dia. Saya tunjukkan cikgu gambar pre-test waktu tu lah. Saya ambilkan screenshot. Nampak tak cikgu? Ada yang dapat 2/20. Ada yang dapat 3/20. Ada yang kosong. Apa dia tak reti jawab cikgu. Semua dia tak reti jawab. Kan? Tapi kita tak apalah, dia tak reti. Kan? Kita ajar balik semula. Mungkin kaedah pengajaran kita tak sesuai pada waktu tu. Jadi kita buat inovasi tu, kita nak selesaikan masalah ni lah cikgu. Kita nak dia dapat markah tinggi-tinggi kan. Jadi jadi kita buat satu akronim yang murid cipta, iaitu walaupun rupa Sally buruk, Gary tetap rindu. Itulah dia. Walaupun itu bukannya daripada S lah. Ada orang tanya saya, Sally tu ke apa maksud S-A-L-L-Y? Sally. Jangan salah eja cikgu. Jangan jadi macam Abang Salih pula kan. Upin Ipin. S-A-L-L-Y, C-S-I-L-L-Y pula kan. S-A-L-L-Y kan. Jadi bukan itu. Saya ambil perkataan dekat situ. Sally itu. Sebenarnya Sally itu adalah orang ni kartun ni Dak Sally ni. Jadi bila kata gunakan Dak Sally, dia tahulah Dak Sally kan. Walaupun rupa Sally buruk, Gary tetap rindu. Kalau Cikgu Azalina, dia jadi apa? Walaupun rupa Salma buruk, Gapo tetap rindu. Gapo. Dia tak nak Gapo, dia tak nak Salma, dia nak Sally dengan Gary. Tak apa cikgu, ikutkan dia. Jadi walaupun itu warna. So diingatlah, dalam elemen mesti ada warna, rupa, saiz, bentuk, garisan, tekstur dengan ruang. Yang ni bila dia dah buat macam tu cikgu, barulah dia berakal, barulah dia pun baru ingat, barulah dia seronok rupanya. Oh ini je ke cikgu? Ini je ke? Walaupun rupa Sally buruk, Gary tetap rindu. So dia pun kata walaupun apa? Warna, rupa apa? Rupa-rupa lah cikgu. Sally apa? Saiz. Jadi kita terangkan walaupun dia tahu, tak guna juga cikgu kalau dia tahu rupa-rupa, saiz dia tahu, tapi dia tak tahu pula maksud dia tak tahu benda saiz apa. Kita bagi juga contoh cikgu, ni saiz daripada kecil-kecil pergi besar, itu saiz. Warna lah, apa-apa warna biru kuning, kita terang juga sikit kan. Tapi at least dia tahu rupa rupa. Macam tu. Garisan apa? Garisan lengkung, garisan
tebal, garisan halus, kita tegangkan macam tu. Tekstur apa pula? Tekstur ada kasar, nipis, berbonggol-bonggol, macam tu kita ajar kat dia. Ruang apa? Dalam satu ruang ada ruang kecil, ruang sempit, ruang negatif, ruang positif. Kita ajarlah. Kita terangkan sikit-sikit. Tapi at least dia dah boleh ingat. Daripada tadi, nyatakan elemen. Kerik-kerik cikgu. Dia tak tahu. Apa pun dia tak ingat. Jadi bila kita cakap walaupun rupa seri buruk, dia ingat. Walaupun warna. Ini je akronim yang kita hasilkan pada waktu itulah. Okey. Jadi itu sejarah. Kan sejarah bagaimana model akronim Sally yang simple saja cikgu. Simple saja akronim Sally. Daripada kita cikgu, saya kata, cikgu jangan risau nak menghasilkan inovasi. Very simple, dapat beri impak yang baik pada murid tu dah kira bagus dah cikgu sebenarnya. Kan at least kita menyelesaikan satu masalah kat dia. Ada setengah cikgu tu cikgu memang saya kagum cikgu. Dia setiap ada anak murid dia ada masalah aje, dia buat inovasi. Ada masalah sikit topik, dia buat inovasi. Saya belum sampai tahap tu lah cikgu kan. Ada cikgu tu yang macam tu memang hebat, tebak. Kan bagus, terbaik. Tapi saya belum sampai situlah. Saya ada yang saya buat, ada yang saya rasa tidak, dan sebagainya. Kan kita macam itulah. Ada cikgu tu memang eager, memang suka. Kan baguslah kan. Moga kita adalah semangat itu. Tapi yang ada sikit ni pun, saya pun sharing dengan cikgu. Yang tak pernah tadi, yang tak pernah buat inovasi ataupun tak pasti, mungkin cikgu boleh cuba untuk buat inovasi yang mudah-mudah dahulu. Nanti bila cikgu dah seronok, kita buat inovasi yang kedua pula cikgu. Okay. Yang ketiga, kita pergi ke Dak Sally dah bergerak ke chapter ketiga, iaitu D. D apa tadi? Plan tadi? Do kan? Do. Apa yang kita nak hasilkan? Kita dah apply. Macam mana saya nak tunjuk? Saya aplikasikan di dalam kelas. Okey, do. Saya menggunakan kaedah 5E. Okey, sebenarnya kaedah 5E ni kaedah pembelajaran lah cikgu. Macam mana cikgu nak aplikasikan RPH cikgu tu, cikgu nak rancang macam mana. Jadi cikgu nak buat macam cikgu buat sekarang ni, tak ada masalah. Saya belajar ini pun dalam program Duta Guru. Banyak ajar saya tentang bagaimana nak cantikkan RPH, macam mana, bukan nak cantikkan RPH sebenarnya, nak cantikkan sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas menggunakan kaedah 5E. Gitu. Nanti saya tunjukkan cikgu ya. Mari kita pergi. Okey, ini adalah kaedah pembelajaran 5E. Okey, ada E. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, apa itu kaedah 5E? Saya terangkan macam mana saya nak buat sampai daripada murid dapat kosong boleh dapat 20/20. Tadi kan? Okey. Yang pertama adalah engagement. Engagement ni penglibatan. Okey, saya terangkan satu. Saya ada terangkan satu. Okey, engagement cikgu. Engagement ni penglibatan. Maksudnya cikgu uji. Tadi 3 mutiara dia dah lepas dah. Dia dah pandai dah tadi. Dia belagak tu dengan walaupun rupa seri buruk, Giri tetap rindu. Kelas dia je sekarang. Ini sekarang saya nak aplikasikan waktu tu. Saya nak aplikasikan untuk semua tingkatan 3 cikgu. Semua tingkatan 3. Jadi kita pun, cikgu pun tanyalah dekat murid. Okey, korang boleh tak ni jawab ni? Boleh tak? Tahu tak apa ni? Okay, kita terang-terang kan. Dia pun ada yang boleh jawab, ada yang tak boleh jawab. Biasa. Itu biasalah cikgu kan. Murid kita ada daripada kelas pandai sampai kelas yang terakhir. Kalau dekat sekolah saya tu ada 7 ke 8 ke 9 kelas, tingkatan 3. So macam ada yang tahu, ada yang tak tahu. Okey, yang tahu tak tahu tu yang kita suka. Kan kita sukalah. Bukan kita suka dia tak tahu, tapi kita sukalah dia tak tahu. Jadi kita nak ajar dia ni. Kita nak ajar daripada tak tahu jadi tahu kan. Okey, kita pun engagement. Kita libat, kita terangkan. Okey, ni apa, buat sesi apa kita panggil set induksi kita dulu. Set induksi kan. Okey. Lepas tu kita buat E yang kedua. Kita masuk E yang kedua, iaitu dalam lepas kita buat isi ini dalam bayangkan cikgu nak mengajar dalam kelas Okey, saya explore, kita tanya. Okey, kita bagi bahan pengujian pada dia. Okey, saya buat Sally ini. Okay, kata Sally ni sebenarnya saya reka ada juga dalam internet kadang-kadang, tapi muka dia elok je. Tapi saya ubah sedikit mukanya tu ada bintik-bintik, konon-konon macam buruk. Tapi tak ada saya nak mendiskriminasikan orang ada jerawat muka buruk. Tidak. Tapi nampaklah macam nak menunjukkan walaupun rupa Sally tu buruk, ada jerawat-jerawat. Kan takkan nak berdarah pula cikgu kan, menakutkan pula. Jadi saya pun buat bintik-bintik dekat muka.
dak seli tu bintik-bintik, tukarkan sikit baju dia tu warna oren-oren, merah-merah supaya nampak striking kan cikgu. Jadi saya bagi bahan tu cikgu. Dalam kelas saya tak buat satu bahan cikgu. Saya buat exploration saya ni, penerokaan tentang model akronim seli ni cikgu. Saya buat 3 tahap. 3 tahap cikgu. Pembelajaran yang kita panggil pembelajaran terbeza. Gitu, pembelajaran terbeza. Jadi kita pun buat 3 tahap. Macam mana saya boleh kategorikan murid ni? Kan tadi kita dah bagi ujian cikgu, sebelum tadi kita yang pertama tadi kita bagi soalan. Pretest tadi kita bagi semua murid kan. Dia masih tak boleh jawab, ada boleh jawab, tak boleh jawab kan. Jadi kita kategorikan dia mengikut markah-markah dia. Itulah cikgu. Daripada 0 sampai tengok markah yang paling tinggi kan. Kita tengok range waktu tu. Contohlah saya bagi 0 sampai 3 murid lemah, 3 sampai 8 murid sederhana, 9 sampai 15 murid cemerlang. Contoh kita buat contohlah. Ataupun itu markah paling tinggi. Atau markah paling tinggi 10 atau 20. Cikgu bagilah kategori 0, 3 lemah, 4, 6 sederhana, 7, 10 cemerlang. Contohlah. Macam tu cikgu bagi kan contoh. Jadi kalau saya kalau cemerlang mestilah 10 ke atas kan. Tengok keadaan. Jadi kita tengok, okey, kita bagilah murid tu. Bahan yang saya sediakan untuk buat seli ni, untuk kategori seli ni, saya pecahkan kepada 3 tahap. Murid cemerlang, murid sederhana, murid harapan. Kan murid harapan ni murid yang agak lemah lah. Murid harapan. Jadi macam mana dia boleh menyatakan berapa? Saya buatlah. Yang ni cemerlang, bagusnya 6 daripada 7/5. Ataupun 7/7/5. Dia boleh capai. Kita sebutkan, nyatakan elemen reka bentuk. 7 dia boleh sebut. Itu adalah murid yang kita panggil cemerlang. Kalau murid yang sederhana, mungkin dia boleh sebut 4 ataupun 5 ataupun 6. Macam itulah. 5 ataupun 6 lah. Daripada 7. Ataupun 4 ataupun 5. Selalunya 4 atau 5. Separuh daripada elemen tu kan. Dia boleh sebut. Kalau murid yang harapan, dia boleh at least 3, 4 dia boleh sebut. Sebab dalam ujian, kalau dulu soalan kan ada 3 markah kan maksimum. At least dia sebut 3, dia boleh jawab tu okeylah. Yang penting objektif dia boleh menjawab skor kurang 3 kan. Tapi kita nak kategorikan ni dia boleh jawab lebih tu, kita katalah ni kategori murid yang cemerlangnya cakap kau cemerlang. Tapi kita cakap okey, siapa boleh jawab 7 daripada 7 dia kategori cemerlang, dia murid yang cemerlang. So dia akan bagi. Jangan kita kata awak yang cemerlang ya, awak yang cemerlang kena jawab. Awak yang lemah ni jawab 3 je pun tak apa. Jangan cakap macam tu cikgu. Tu macam tak boleh bagi motivasi kat dia. Cikgu jangan cakap macam tu. Cikgu cakap macam ni. Cikgu cakap macam ni. Okey, siapa boleh jawab 6 daripada 7? Dia cemerlang. Tapi kalau dia boleh jawab 5 je pun okey juga. Tapi kalau dia boleh jawab 3, 4, at least kita ada indikator kita kan. Dia boleh jawab, awak boleh jawab 4 daripada ni. Pun okey. Tapi kalau ni lagi bagus. Tapi dalam hati kita, budak ni hanya mampu dapat 4 je. Dia lemah. Tapi bahan dia kita kena sediakan yang sesuai dengan kaedah dia cikgu. Dengan tahap dia. Jadi kita tengoklah kaedah dia. Okey, ini contoh dak seli. Okey, ini gambar. Daripada gambar seli tu cikgu, saya ada banyak elemen kat situ. Ada banyak elemen dekat gambar seli tu cikgu. Jadi saya kategorikanlah. Ini apa, ini apa, ini apa. Dekat gambar tu dia boleh klasifikasikan. Ini garisan, ini rupa, ini warna, ini ruang, ini tekstur. Dia boleh, dia dah tahu. Dia dah kenal tadi, dia dah hafal. Jadi daripada gambar seli ni pun saya kategorikan ikut tahap dia cikgu. Ikut tahap dia. Okey, saya tunjukkan satu persatu. Okey. Satu persatu. Ni gambar anak murid saya lah yang waktu tengah buat aktiviti tu cikgu. Tapi saya bubuh ikon muka kan. Macam sembunyikan muka dia tu kan. Macam tak sesuai pula saya tunjukkan anak murid saya punya muka kan. Okey, jadi saya bubuh ikon. Okey, supaya cikgu jangan terganggu pula ya. Okey. Ini adalah murid cemerlang cikgu. Ini kategori murid cemerlang. Soalan di sebelah tu dak seli sebelah. Kalau cikgu nampak kat sebelah tu adalah dia punya handout kerja, handout waktu dia nak buat seli tu kan. Okey. Jadi dia boleh saya bagi gambar seli kosong aja. Saya bagi gambar seli kosong, lepas tu waktu tu saya bekalkan dia sticky note.
Sticky note kan. Sticky note, okey. Yang ni saya suruh. Waktu tu saya dah suruh dia duduk dalam barisan lah. Yang ni, nama-nama ni duduk barisan ni. Yang ni duduk sini. Yang ni duduk sini. Saya buat macam tu. Okey. Lepas tu, waktu tu kawan-kawan semua dia lah, rakan-rakan penantian tolong susun kan. Ikut kelas, ikut tahap dan sebagainya. Okey. Jadi yang cemerlang ni, cikgu, kita pun bagi dia gambar kosong. Kita suruh dia labelkan. Dekat gambar Sally ni, mana satu bentuk, mana satu rupa, mana satu garisan. Jadi murid cemerlang ni memang boleh buat, cikgu. Dia mana boleh. Sebab dia, ada barangkali yang tak ada salah? Ada. Tapi at least dia salah satu pun, dia dah lepas dah tahap tu. Tapi dia boleh buat. Ini murid cemerlang. Kita bagi macam tu. Murid sederhana, cikgu. Murid sederhana. Okey, ni kategori murid sederhana, cikgu. Saya bagi dia jawapan sikit. Jawapan kan. 3 daripada 7 tu saya dah bagi jawapan. Yang lain tu saya suruh dia cari. Okey, cikgu dah bagi jawapan warna, bentuk. Okey, yang lain awak cari. Macam tu kan. Dekat situ. Jadi dia pun cari dekat sticker note. Dia ambil sticker note. Okey, warna dah ada, jangan. Okey, yang satu lagi R. R apa? Rupa. Rupa mana satu? Dia pun label guna sticker note. Macam tu, cikgu. Itu murid cemerlang. So, bila kita buat macam tu, contoh murid harapan pula. Murid harapan pula, cikgu. Okey, dia buat. Dia buat. Saya buat macam gini pula. Murid harapan, kita tak nak dia rasa terpinggir waktu aktiviti tu. Kalau kita semua bahan kita bagi sama, cikgu, dia boring, cikgu. Dia tak boleh buat. Dia harapan. Jadi cikgu suruh dia buat yang kategori cemerlang. Dia tak boleh. Tu yang dia akan tidur, dia akan tak nak buat, dia rasa macam tak mampu nak buat. Tapi bila kita buat bahan PDPC kita, ikut tahap dia, cikgu, dia enjoy lah. Dia boleh buat lah. Dia seronok lah. Dia pun rasa macam, aku boleh buat juga. Gitu. Ingat kau je ke boleh buat? Macam tu. Tapi sebenarnya dia tak tahu pun. Yang bahan yang dia dapat tu berbeza daripada kawan dia. Satu set tu saya bagi dalam plastik tu. Kami bagi. Sally ada dalam tu. Gambar-gambar Sally ada dalam tu ikut tahap. Lepas tu ada sticker note, ada plastik, ada batang ice cream, ada aktiviti saya nak buat kat situ kan. Kita bagi semua sama. Nampak macam bagi sama. Tapi bahan Sally tu, kalau dapat baru dia nampak, sebenarnya berbeza-beza. Tapi dia tak perasan benda tu, tahu. Okey. Lepas tu untuk murid harapan, kita dah labelkan siap-siap, cikgu. Kita dah labelkan siap-siap. Garisan ke garis. Suruh dia tulis dekat sticker note jawapan yang betul ke. Garisan ke garis. Ni bulat ke bentuk. Ni terang ke tekstur. Ni rupa ke rasa. Jadi macam dia tahulah jawapan dia. Ini rupa kat sini. Ini apa kat sini. Jadi kita bantu dia sikit lah untuk mendapatkan jawapan yang betul. Dia pun enjoy lah buat aktiviti tu sebab dia rasa macam dia reti lah nak buat benda tu kan, cikgu. Jadi kadang-kadang kita kat dalam kelas kita bagi bahan sama rata, cikgu. Bila sama rata, budak yang lemah kita kadang-kadang terpinggir. Dia tak boleh jawab. Kadang-kadang budak cemerlang pun tak boleh jawab apa yang kita bagi tu kan. Jadi dia tak nak buat, cikgu. Bila kita bagi yang aktiviti yang tu sedikit berbeza, jadi ikut tahap dia. Kalau kita cemerlang semua tak ada masalah. Ini kita nak cerita kalau kita tu ada pelbagai genre. Ada lemah, ada seni. Itu kita kena buatlah, cikgu. Sedikit. Ada susah sedikit tapi objektif pembelajaran hari tu akan berjalan dengan lancar kalau kita buat begitu. Okey. Next. Okey, sekarang saya nak cuba dengan cikgu. Cikgu saya dia bercakap je tadi kan. Jadi saya nak bagi cikgu cuba aktiviti yang tadi murid cemerlang, lemah dengan sederhana buat. Cikgu pula buat. Kan saya bagi link dekat cikgu. Saya bagi kat link. Okey, saya bagi link kejap. Ni link. Copy link je. Copy, open link. Link. Copy link. Okey, saya bagi link ini pada cikgu di chat. Okey, saya bagi link ini cikgu di chat dan saya nak cikgu cuba untuk buat. Okey, cikgu cuba buka. Link ni adalah link Canva saja. Saya bukakan untuk cikgu supaya cikgu nampak. Agaknya ni tak apa ni. Slide ni pergi tak dekat saya punya paparan skrin? Kak Aina, yang ni dia pergi ni tak? Dia pergi dekat Sally punya gambar ke?
Okey, sekejap Nak tengok kat paparan ke dekat link? Dekat paparan dekat skrin. Kat skrin dekat Sally. Gambar Dr. Sally. Ah. Okey. Jadi saya nampak dekat atas tu ramai cikgu dah masuk. Terima kasih cikgu. Kan kita try je cikgu. Saya bagi yang tahap harapan je cikgu. Sebab kat sini kita kan berbeza-beza subjek. Saya tak nak cikgu saya bagi yang cemerlang kan cikgu RBT yang bukan RBT tak boleh jawab. Jadi cikgu buat macam ni cikgu. Cikgu nampak tak dekat tepi ni kan cikgu saya ajar. Kat tepi ni ada draw cikgu. Ada draw. Saya keluarkan cikgu dekat sini tepi ni. Yang dalam Zoom boleh buat, yang dekat YouTube pun boleh buat sebenarnya. Yang dekat YouTube nak klik link macam mana saya pun tak pasti. Jadi yang ni cikgu ada draw cikgu. Kan dekat tepi ni ada draw, saya besarkan sikit supaya cikgu boleh nampak. Ini letak tepi macam ni. Ni kan ada draw, contohlah ini jawapan garis ke garisan kan. Kat tepi ni kan ada draw, cikgu ambil lah yang highlight ni. Highlight ni cikgu nak tukar warna, contoh kuning ke merah, tak kisahlah. Kuning contohnya, cikgu pun highlight. Garis ke jawapan dia? Ke garisan jawapan dia? Macam tu. Jadi cikgu garis kan. Saya boleh tengok cikgu. Bergerak-gerak tu. Dekat draw tepi cikgu. Belah kiri ada draw cikgu. Belah kiri. Ada draw. Jadi cikgu draw lah kat situ. Ini kita panggil sebab kalau anak murid saya dia tulis ni lah cikgu bersemuka kan. Jadi cikgu macam ni saya nak bagi bersemuka. Jadi saya terpaksa lah buat secara kolaboratif macam ni cikgu guna Canva kan. Online. Jadi cikgu pun saya sebenarnya suka kalau dapat guna PDX tu, perisian PDX tu. Tapi PDX tu kan dia sekarang dia dah jual mahal. Dia suruh kita bayar kan kalau nak premium. Dulu waktu PDPR seronok menggunakannya. Jadi waktu apa saya ada banyak cikgu kat belakang. Saya ada kopi ada 10 package. 10. Kalau cikgu tak nak page 1, nak buat page 2, boleh. Jadi ambil draw kat tepi tu ada design, element, text, upload, draw. Tepi ni cikgu draw. Cikgu ambil highlight. Cikgu ambil highlight, betul cikgu highlight. Jangan cikgu conteng muka Dr. Sally. Dah tahu dah rupa dia macam gitu, cikgu conteng muka dia. Jangan. Cikgu conteng yang tu. Cikgu contengkan jawapan. Highlightkan jawapan. Bulat ke bentuk? Bentuk. Macam gitu contoh. Jangan cikgu tukar. Cikgu kan macam tu. Macam tu anak murid kita cikgu. Kalau berarti. Lain ni kita suruh lain. Dia contengnya muka Dr. Sally. Sian Dr. Sally kan. Dan Dr. Sally macam tu rupanya. Kan. Jadi cikgu boleh ni. Cikgu boleh try lah. Tulis jawapan. Apa jawapan dia. Rupa ke. Bentuk, contoh cikgu. Cikgu boleh buat. Tak kisahlah cikgu nak buat. Saya nampaklah tu cikgu bergerak-gerak dan cikgu buat tu. Maksudnya cikgu tengah mencuba. Cikgu tengah mencubalah. Itu cikgu boleh guna. Bila online kelas, cikgu dalam kelas kan, cikgu nak suruh murid buat apa kan sekarang ni kan. Cikgu boleh guna Canva cikgu buat, cikgu suruh dia buat jawapan. Cikgu dah buat dekat dalam ni. Okey, katakan kita paparan dekat skrin ni kan cikgu. Lepas tu cikgu nak suruh dia jawab. Contoh kan. Okey, highlight kan ataupun draw kan. Padan kan. Cikgu ambil kat draw tu, cikgu suruh dia padan-padankan. Macam itulah cikgu buat kan. Okey, ada yang dah conteng-conteng tu. Jadi saya nampaklah kat situ kan cikgu boleh mencubalah benda tu. Begitu jugalah dekat sekolah, kita tak adalah buat macam gini. Kat sekolah, saya bagi satu-satu skeping dekat murid cikgu. Jadi murid boleh tulis jawapan, murid boleh highlight. Lagipun saya eliminate gambar si Sally ni, saya eliminate. Jadi murid boleh highlight guna whiteboard kan yang boleh betul dia boleh padam. Atau kita tak nak, kita guna sticky note lah, tampal kat situ, tulis jawapan dia. Macam gitulah cikgu. Ada yang gerak-gerakkan saya punya Sally. Tak apa. Walaupun saya dah lockkan dia, dia boleh gerak. Tak apalah. Cikgu. Okey. Next, kita pergi ke seterusnya. Kalau cikgu nak tengok lagi, boleh. Tak ada masalah. Kan kalau kita duduk kat situ je kan. Tak boleh. Kan sekarang saya bagi try yang satu lagi. Satu lagi tu pun sebenarnya, saya bagi budak guna ni, guna tangan. Tapi untuk cikgu, saya bagi online lah kan. Saya nak suruh cikgu try. Okey, jom. Tadi kita dah cuba. So, next. Okey, ini saya punya ketua. Sekarang ni ketua
ketua penatiar saya. Ketua penatiar saya, Cikgu Nurina. Cikgu Nurina tengah menerangkan, kan waktu ni kami buat bersama-sama lah dengan 4 orang guru. Jadi kat satu dewan, sekarang dewan saya ni cikgu, alah sedih dewan saya cikgu. Mohonlah doa-doa daripada cikgu supaya kami ni dapat duit daripada kerajaan untuk betulkan dewan kami ni. Dewan kami ni dah rosak cikgu, dah nak dekat setahun lebih dah. Bumbung rosak, tak ada orang repair sikit-sikit sampai roboh sikit-sikit. Dah tak boleh guna, bahaya untuk murid, dah tak boleh guna. Dewan sekolah saya ni besar, dah cerita dewan pula kan. Kan sedih. Tak apa, kita kembali kepada program CDL kita iaitu model akronim SEDI. Lupakan dewan saya. Ini Cikgu Nurina. Ni Cikgu Nurina, Ketua Penatiar RBT SMK Sri Mahkota. Cikgu saya lah. Cikgu Ketua Penatiar saya. Jadi Cikgu Nurina tengah explain. Bila murid dah jawab, semua dah dapat jawab ni. Mana ikut kategori. Jadi kita tanyalah murid, wakil. Explain. Suruh dia explain. Kalau cikgu explain, kita sekarang kena jadi guru yang malas. Malas to explain. Bukan saya malas yang tu cikgu. Maksudnya kita beri peluang kepada murid untuk explain. Apa yang dia belajar. Kan kita hanya pemerhati. Bukan kita tak explain cikgu, kita explain. Tapi explain sikit. Lepas tu kita beri peluang pada anak murid kita untuk explain. Jadi Cikgu Nurina ni tanya anak murid, akhirnya apa benda, dia pun terangkanlah. Mari kita dengar cikgu. Sikit. Begitulah cikgu. Jadi dia sebut elemen tu cikgu. Bila dia sebut elemen tu, dia ikut akronim tu. Mungkin dulu kita ajar garisan dulu. Sebab dalam buku teks, dia ajar garisan dulu. Kita bukan kata kita tak ikut buku teks. Tak kisahlah ikut mana satu, yang mana diingatkan. Jadi bila dia ingat akronim SELI tu, dia akan hafal daripada warna. Okey, rupa, lepas tu saiz. Dia hafal macam tu sebab dia ada akronim tu cikgu. Begitulah. Itulah explain. Dia explain lah. Dia dah faham, dia tahu dan sebagainya kan. Okey, next. Jadi elaboration. Yang seterusnya. Bila kita dah murid dah terang, dah apa semua. Ya? Boleh tak play video tu lagi? Tadi rasa macam tak ada suara. Ada video. Tak dengar suara ke? Video tu ada suara tak Azhar? Ada. Tak dengar Azhar. Okey, sekejap. Azhar, try. Okey, sorry cikgu. Saya ulang lagi sekali apa aktiviti di sini. Okey, Anis saya nak anda sebut akronim SELI depan sikit. Ini Anis. Siapa tak kenal? Okey, sebutkan akronim SELI. Betul tak? Okey, Anis saya nak anda sebutkan pula elemennya berdasarkan akronim SELI yang telah anda tahu. Okey, tahniah. Bagus sekali. Dengar. Dengar kan? Dengar tadi dah. Okey. Jadi saya share, saya sambung ya. Okey. Jadi kat sini bila kita dah tahu murid dah menguasai, dia dah tahu, lepas tu kita nak suruh dia huraikan. Okey, elaboration. Yang keempat iaitu elaborate. Kan? Jadi kita nak suruhlah dia kongsi melalui gallery work ataupun apa-apa aktiviti PK21 yang cikgu boleh buat. Waktu ni kita buat gallery work tapi kita suruh dia buat aktiviti satu lagi iaitu saja je nak macam nak seronok dia, kita bekalkan dia batang aiskrim dengan plaster tin, kita nak suruh dia bina model untuk kita nak tegakkan gambar jawapan dia SELI tadi. Kita suruh dia orang pun buat. Dia orang pun buat lah. Dia orang dah dapat jawapan. Lepas tu dia orang buat macam satu palang kan. Untuk dia tuliskan, lekatkan dia punya SELI tu untuk kita paparkan kepada orang, kawan-kawan dia. Itulah. Dia dah buat, dia dah elaborate. And next, seterusnya cikgu, evaluation. Ini yang terakhir. Iaitu bila kita dah buat semua, kita pun okey, korang tadi tu kan dah belajar.
Sally dah tahu apa ni elemen semua kan. Jadi apa kita pun ajarlah. Apa itu so cikgu nak uji pula. Macam tu kita kata kan. So kita pun bagilah ujian yang sama waktu dia orang buat yang tadi first. Yang tadi first kita tak minta jawapan lagi cikgu. Kita bagi dia jawapan. Kita bagi soalan, lepas tu suruh dia nyatakan. Nyatakan elemen dan prinsip. Elemen lah terutamanya, banyak soalan elemen kat situ sebenarnya. Elemen. Jadi dia orang pun jawab cikgu, dapatlah markah, barulah senang dan gembira hati cikgu melihat markah anak murid begitu kan. Sebab apa? Bila kita tak ajar dia dengan betul-betul, mungkin dia pun tak belajar sangat pun, tiba-tiba kau bagi ujian. Mana dia nak reti sangat, kita pun debar kan. Cikgu kan tiba-tiba debar kan. Sebab anak murid tak reti kan. Jadi kita bagi ujian dan dia boleh, alhamdulillah kan. Jadi itulah cara macam mana kita nak tengoklah cikgu, bila kita dah buat inovasi kita tu, kita kena buat pre-post. Kalau cikgu tak nak buat pre-post, boleh tak? Boleh. Tapi cikgu tengok, tak boleh. Lepas tu cikgu aplikasi, lepas tu cikgu ambil data pun boleh. Saya suka buat pre, lepas tu saya tahu ada masalah, saya selesaikan masalah tu dengan kaedah inovasi saya tu. Lepas tu saya tanya balik soalan tu. Lepas kita aplikasi inovasi kita tu, boleh tak dia orang buat? Jangan kita buat inovasi seorang-seorang, seronok buat inovasi sekali, apply kat murid pun murid tak boleh buat juga cikgu. Tu tak boleh juga cikgu. Jadi kita buat inovasi, mestilah kita apply balik kat anak murid kita boleh menghasilkan, boleh jawablah soalan tu, boleh makin baiklah daripada sebelumnya. Okey, next game. Satu lagi last game cikgu saya nak try dengan cikgu, iaitu macam mana ada satu bookmark. Saya sebenarnya sediakan bookmark. Depan dengan belakang macam penanda buku tu cikgu. Depan dia akronim saya, di belakang dia soalan. Jadi saya nak cikgu try bookmark tu. Sekejap saya buka. Dia pergi tak ke bookmark tu? Sekejap. Okey, ni last. Kan saya sekejap. Link. Okey, saya beri link pada chat lagi. Lah cikgu. Cikgu nak try boleh. Ini bookmark. Okey, soalan pula cikgu. Bookmark soalan. Okey, ini dia. Cikgu dah boleh masuk tak? Sebab saya baru bagi kan. Okey, bookmark ni kat bawah. Cikgu scroll yang kedua. Sama teknik tadi cikgu. Okey, cuba cikgu masuk. Cuba cikgu masuk dalam tu. Last, saya tengok kan. Kat sini saya bookmark ni cikgu macam penanda buku lah saya buat. Cikgu, dia ada Gary kat depan tu kan, penanda buku kan ada depan belakang. Jadi cikgu boleh buat depan dia Gary, belakang ni kalau macam kita nak bagi murid ingat contohnya, ataupun cikgu nak cantikkan cikgu punya inovasi tu kan. Jadi kalau cikgu tak buat tak ada masalah. Yang ni saya bagikan contoh. Jadi macam teknik yang sama tadi cikgu, saya besarkan sikit lagi contoh. Kan contoh, kenapa gambar dia tu image not found? Dia gambar rupa ni kat sini. Image not found lah tiba-tiba kan cikgu. Okey, jadi contoh cikgu buat yang ni lah. Sama juga draw tadi kat sini. Draw, cikgu dekat tepi tu draw, cikgu ambil lah marker ke pen ke tak kisah. Tukar pen warna hitam contoh. Tukar pen warna hitam. Jadi cikgu draw lah. Yang ni dah tentu garisan kan macam-macam. Ni saiz, semua orang tahu. Dari kecil pergi ke besar, saiz. Cikgu cubalah jawab. Cikgu bawa pergi sini. Saya pun kala-kala sikit. Saya pun nak try juga cikgu. Jadi cikgu buat macam tu. Dekat tepi ada draw. Cikgu ni. Cikgu jangan hilangkan saya punya gambar. Cikgu cuba buat. Saya sebenarnya dah lock dah tu benda tu. Jadi cikgu boleh cuba buat lah. Cikgu boleh cuba dan cikgu dia kadang-kadang link dia terhilang kan. Okey, cikgu cuba buat, cikgu cakor kan. Bukan cakor lah, maksudnya cikgu cuba buat lah dekat page yang ini tadi tak ada. Okey, page yang ni. Cikgu pergi. Cikgu cubalah. Cikgu buat tepi tu kan teks. Cikgu cuba. Bila anak murid dia buat sendirilah dekat link tu. Kalau cikgu tak nak buat tak ada masalah pun. Kan kita nak bagi ujian, kita nak bagi test.
Gambar ni dia kenal tak ini? Kerana tadi kita bagi gambar Sally, mungkin kita ajar dia ingat. Tapi cuba kita bagi gambar lain selain daripada gambar Sally. Dia kenal tak? Kita kena uji juga sebelum tu kan. Jadi pengujian ni kita pun cuba buat. Dia pun uji bentuk apa, betul salah tu kita boleh tahulah. Ni kita nampak ada cikgu dah buat kat sini kan. Tadi kita nampak cikgu dah buat tu, maksudnya cikgu pandai dah tu. Ni semua cemerlang ni cikgu semua dalam ni. Semua cemerlang. Kan? Jadi kita nampak cikgu dah pun melakar, cuba buat bergerak-gerak kat situ. Tak apa, jawapan betul salah tu tak ada masalah lah. Kan? Jadi sebab cikgu, saya tak ajar cikgu Sally tu macam mana kan. Tak apalah cikgu. Try garisan. Tu ada yang buat betul. Ni bentuk. Salah ni bentuk. Salah. Macam itulah cikgu. Cikgu boleh buat kolaboratif. Macam tu kan. Kolaborasi. Murid semua ni buat. Kalau kat sekolah cikgu, macam contoh sekolah saya dapat bantuan Microsoft Surface. Tapi budak tingkatan 5 lah cikgu. Jadi bila kita guna tu dalam kelas, murid boleh guna tab dia sendiri untuk belajar. Jadi cikgu boleh gunakan macam ni. Cikgu bagi soalan, murid pun buat. Seronok juga cikgu, kadang-kadang kita guna benda tu kan. Itu zaman dia, kita raikan saja cikgu. Okey, cikgu boleh cuba-cuba lagi. Sambil-sambil tu saya kena present. Dah pukul berapa ni Kang? Lambat kan cikgu? Okey, next. Sikit je lagi cikgu. Dah nak habis dah, elaborate kan cikgu? Lepas tu, pembelajaran. Jadi kita tengok data cikgu. Data macam mana, apa yang saya dapat daripada hasil selepas saya buat akronim Sally tu cikgu. Jadi sebelum ni, pre-test, saya tengok murid saya macam ni, lemah, lebih ramai, 71 orang. Dekat Dewan tu ada seramai 100 lebih waktu tu. Saya pun tak ingat 100 berapa. Semua kelas, dari kelas 1 sampai kelas 8, 9 dan 8. Macam tu kot. Ini 71 orang tak boleh jawab. Lepas dia buat Sally, dah kurang kepada 31%. Ramainya kepada cemerlang. Dah boleh jawab. Jadi kita buatlah data tu. Adakah perlu buat data ni? Tak perlu. Cuma kita nak buat supaya kita nak sedapkan hati. Kita nak sedapkan hati kita cikgu. Kalau cikgu buat inovasi tak nak buat data, tak apa, tak ada masalah. Tapi saya suka sebab saya nak tengok betul dah boleh tak sebelum ni dapat berapa orang. Saya suka melihat benda-benda macam ni lah. Kan? Next, lepas kita buat dah uji cikgu, kita kena ambil murid punya refleksi cikgu. Murid punya refleksi. Jadi saya lepas ni, okey macam mana korang dah belajar ni? Cikgu bagi sticker note. Okey, dia pun cakap okey bagus ni, suka apa semua. Ada juga tulis mengarut. Biasalah budak-budak ni kalau dah diberikan open end answer, dia akan mengarut lah kadang-kadang. Tapi adalah yang bagus-bagus, saya suka ada sebagainya lah kan. Okay. Lepas tu saya pun melayan kawan-kawan saya, cikgu melayan waktu tu zaman buat TikTok lagu ni cikgu. Lepas kata okey korang, lepas korang dah pandai belajar, jom kita buat TikTok. Jadi inilah hasil TikTok dia cikgu, saya buat dengan murid. Sekejap saya share. Saya dah share sound kan. Saya tunjuk kat cikgu. Kita kadang-kadang bukan apa cikgu, kita nak melayan ikut masa zaman dia. Ni pun sebenarnya edit TikTok ni anak murid juga. Nak harapkan cikgu dia edit memang tak reti lah. Jadi anak murid dia, anak murid edit. Cikgu arah-arah je. Kiri kanan. Cikgu cikgu boleh tengok. Saya betapa hiduplah engkau denganku. Nampak tu cikgu? Goyang kiri, goyang kanan. Macam tu. Kita melayan dia cikgu. Jadi dia happy lah cikgu. Bila dia dah gembira. Kita pun bagi dia buat TikTok. Waktu tu tengah trend lah lagu ni cikgu. Kiri kanan. Jadi kita pun ikutlah konon-konon follow the trend. Kan? Cikgu dengar kan? So, Kaina dengar tak videonya? Dengar. Lepas ni kita boleh buat nanti ambil gambar, so ambil gambar kita ambil buat macam tu. Buat macam tu kan. Tu budak-budak, suruh budak-budak buat. Dia orang yang pandai. Jadi macam tu. Kita pun gambar Sally macam tu, lari layang-layang kan. Jadi budak yang gerak-gerak. Nak harapkan cikgu waktu tu tak pandai sangat. Jadi cikgu Nurina waktu tu kiri kanan, ikut cikgu Nurina kan. Okay, next. Okay, dah nak habis dah cikgu. Sesi perkongsian last.
sesi perkongsian cikgu, bila cikgu dah tahu, cikgu dah seronok, anak murid cikgu semua dah dapat. Jadi kita kena sharing is caring. Kita kena kongsi dengan kawan-kawan kita cikgu. Kongsi dengan kawan-kawan kita mana yang nak cuba ataupun boleh nak aplikasikan inovasi simple kita ni yang sesuai dengan anak murid kita. Mungkin cikgu subjek lain, tapi cikgu nak buat macam gini pun boleh. Cikgu dapat idea macam mana cikgu nak dapat buat kan. Boleh kita sharing. Jadi beberapa sesi perkongsian telah saya lakukan, iaitu ini. Ada satu je saya berhajat sangat, tapi nantilah kalau ada masa saya boleh, kebetulan di Melaka ada GC-nya, ada 2 orang GC, ada JU RBT Melaka. Nanti saya ingat nak buat satu bengkel ataupun ni untuk inovasi je. Cikgu-cikgu RBT yang mana ada inovasi, kita buat pameran tu, kita tengok. Lepas tu kalau dia orang sharing, kita boleh gunakan kan, mana sesuai anak murid kita guna. Itu saja yang saya rasa saya belum lagi buat. Tapi yang pertama, saya rakan penelitian memang waktu itu semuanya memang tahulah. Rakan sekarang pun saya berikan seli itu pada kawan saya yang mengajar tingkatan 1 kan. Jadi cikgu tu boleh gunakan. Terutama cikgu di sekolah kita kan, bagi guna. Lepas tu rakan duta guru saya, waktu tu saya ada jemputan daripada Teach for Malaysia, nanti saya gambar. Media sosial, saya Facebook saya share benda-benda yang baik-baik kan. Kan kadang-kadang orang kata Facebook ni untuk makcik bawang. Jangan cikgu. Kita share baik-baik je. Okey, lepas tu rakan CDL ni dengan cikgu-cikgu, rakan-rakan CDL dan RBT negeri ni. Negeri Melaka terutamanya. Saya nak sharing. Saya harap nanti satu hari nantilah kan dapat sharing dengan cikgu RBT negeri Melaka kan. Jadi ini antara gambar-gambar ni cikgu-cikgu saya. Kenangan cikgu Fazil ni seorang, cikgu Fazil dah pun berpindah. Ini ada lagi cikgu Nurina, cikgu Mutalib ada bersama dengan saya kan. Ni rakan-rakan hebat saya di sekolah SMK Seri Mahkota cikgu. Lepas dah ambil gambar, kita ambil gambar dengan Dak Sally. Lepas tu ini waktu saya present Sally di program Duta Guru. Simposium kebangsaan waktu tu bersama dengan kawan-kawan hebat saya juga. Tu Cikgu Aina ada kat sebelah saya. Di mana saya ada, di situ Cikgu Aina. Kan? Ini juga saya bersama dengan Cikgu Aina. Waktu tu anniversary TFM. Waktu tu kami berdua dapat jemputan. Jadi saya pun sharing lah dengan cikgu-cikgu. Bukan cikgu. Ada juga cikgu. Ada rakan-rakan Teach for Malaysia all over the world. Gitu. Ada yang daripada Teach for Malaysia, daripada India, daripada US ke apa ke, cikgu cakap English tak pandai sangat saya ni. Biasa-biasa je, yes no. Tapi bila orang tanya tu kita pun jawab tidak. Lepas dah yes no, spesifik sikit, English tu ala-ala, ambil gambar nombor 1 cikgu. Ambil gambar kan, kenangan dengan kawan-kawan semua. Tu saya dengan Cikgu Aina bertanjak di situ kan, gembirakan hati, present dengan Dak Sally sentiasa menemani saya. Okey, lepas tu dekat media sosial, kat Facebook saya, dekat ni CDL dengan cikgu-cikgu kan. Okey. And then last sekali, saya nak dapat input daripada cikgu. Bagaimana agaknya sesi kita pada hari ni? Adakah cikgu mendapat sesuatu yang yang cikgu dapat? Macam mana sebenarnya? Hari ni sesi sharing saya kan, tadi saya dah sharing. Ni saya sharing tu, saya pula nak dapat refleksi daripada cikgu. Saya kenalah dapat refleksi. Bila kita buat cikgu dalam kelas cikgu kena tanya refleksi mana. Okey, macam mana awak belajar hari ni? Okey ke tak okey? Jadi cikgu kena tanya. Jadi saya dah konon-konon mengajar lah tu kan hari ni kan. Saya nak tanya dia cikgu. Share link with participant. Saya share link kejap. Share link dekat chat. Boleh tak cikgu buka? Cikgu tengok. Tu saya present nanti. Apa pandangan cikgu tentang perkongsian saya hari ni? Okey ke tidak? Cikgu boleh tak? Cikgu faham tak? Ataupun cikgu ada tak? Bagaimana idea? Macam mana cikgu nak buat inovasi? Daripada ujian yang biasa, lepas tu cikgu hasil inovasi, cikgu uji inovasi cikgu, lepas tu cikgu dokumentasikan. Dokumentasi cikgu tak kisah pun. Cikgu nak dokumentasi macam mana? Itu cara cikgu. Sebenarnya saya ada
saya lupa nak tunjukkan gambar. Sebenarnya saya punya hasil inovasi saya ni, saya punya dokumentasi, dia orang punya stiker yang kecil-kecil, semua saya simpan cikgu. Saya letak kat dalam photo booth, foto album. Kan? Foto album. Foto album. Kan foto album kita letak gambar kat cikgu. Cikgu, saya lupa tertinggal kat dalam kereta. Hari tu saya bagi kawan saya tengok. Foto album cikgu, saya kod umpil satu-satu jawapan murid yang refleksi murid. Sayang cikgu, kenang-kenangan saya letak susun-susun macam gambar. Tu kalau ada saya boleh tunjuk kat cikgu kan. Nanti cikgu boleh buat inovasi ikut subjek cikgu tau. Cikgu boleh tak kisah apa-apa. Inovasi cikgu jangan fikir inovasi tu kena hebat-hebat. Debar-debu. Tak perlu cikgu. Kalau cikgu buat inovasi yang simple tapi dia dapat menyelesaikan masalah anak murid cikgu. Boleh teruskan cikgu. Kadang-kadang inovasi kita nampak macam simple. Mungkin orang lain, simple je anak murid aku tak perlu. Boleh dah hafal elemen dia. Memang kalau tengok je dah hafal dah. Tak perlulah cikgu. Cikgu buatlah inovasi yang anak murid cikgu. Mana yang cikgu tak boleh hafal? Ataupun tak boleh faham. Tajuk apa? Kalau tak kisah, bab subjek lain pun boleh juga. Cikgu buat tengok bab mana yang tak sesuai. Sesimpel mungkin cikgu boleh tahu, gunakan, aplikasikan. Barulah cikgu buat. Kan? Terima kasih kepada yang dah menjawab. Terima kasih cikgu. Cuba cikgu bagi refleksi. Cuba saya tengok pula. Macam itulah biasa kita dah bagi sharing. Kita kena ada refleksi. Kadang-kadang kita dah lah saya. Berapa orang sini melihat saya? 198 orang mata memandang saya. Tak termasuk di YouTube lagi. Rakan-rakan di YouTube, terima kasih. Saya tengok 80 orang di YouTube. Jadi memandang saya. Kan? Jadi saya pun ucapkan terima kasih. Jadi saya pun senyap aja, bagus ni semua murid cemerlang. Kan? Jadi itulah sambil-sambil kita tengok dapatan refleksi ni mungkin ada tak Cikgu Aina ada soalan ke, apa ke, pandangan ke, kata-kata yang Cikgu Aina nak bacakan ke, kan? Jadi Cikgu Aina boleh baca. Kalau tak saya baca kat sini ke kawan dah tulis. Ni ramai ada yang minta FB Cikgu Azhar ni. Apa dia? FB IC Cikgu saya? Azhar. FB, Facebook. IC tak buat apa. IC saya, dia bawa pula minta IC saya. Kalau orang tahu, bukan apa, kalau orang tahu umur saya sekarang. Kan? Facebook saya, Nur Azalina. Kalau Cikgu Tahap, Nur Azalina. Macam mana kita nak buka Facebook kita ya? Ada ke kat sini? Kejap, saya cuba boleh buka Facebook. Ni dia Facebook saya. Kawan saya ada. Azhar share Windows saja. Azhar share Windows sekejap. Sebab dia buka kat Windows lain kan. Okey, sekejap. Ya, saya share Facebook. Okey. Share Facebook saya. Kalau kita pergi ke situ balik. Okey. Kena cuba. Saya sambil-sambil tu tadi saya terperasan. Kena cuba baru tahu. Betul. Cikgu cuba dulu try. Satu-satu. Bila cikgu berjaya, cikgu mesti happy. Kan? Ini adalah Facebook saya. Itulah saya dan suami saya. Ada seorang suami cikgu. Nur Azalina kat sini. Kan? Macam orang lelaki kan. Ada seorang isteri. Saya of course ada seorang suami. Kan? Nak juga lah guna ayat tu kan. Nak guna juga ayat tu. Kan? Macamlah boleh banyak pula suami kan. Allahuakbar. Saja cikgu gua petang-petang. Ni saya punya Facebook Nur Azalina. Nama saya betul-betul. Nur Azalina. Itulah Facebook saya. Banyak bercerita hari ni. The latest post adalah kawan saya dah. Share Cikgu Mastura. Share kan. Betul semua. Ni cikgu. Ni post saya lah. Kawan-kawan kan. Post sharing is caring. Itulah kan. Facebook saya. Boleh cikgu nanti add nanti saya ni lah. Saya accept cikgu punya add. Saya kalau tak ada mutual friend tu selalu mesti scammer, saya takut. Tapi kalau kita cikgu ni memang banyak kita punya connecting the dots di situ. Cikgu, itu saya punya Facebook. Saya berbalik semula dekat kita punya ni. Saya nak baca komen-komen sebentar.
Sambil-sambil itu saya mengajar ASK nak cuba. Thank you. Silakan cikgu. ASK ke RBT ke boleh. Kan cikgu ASK sekolah saya nanti kalau ada ni nak buat game. Saya suka tu semua. Betul try bagi anak murid ni. Terima kasih cikgu bagi idea kasih murid kita happy Rachel macam cikgu Sally. Okay, salam. Salam CJD cikgu Aina. Hai. Kawan cikgu Aina. Kawan cikgu Aina lah. Salam CJD. Selamat. Suka sangat perkongsian macam ni. Ya, saya pun suka kongsi. Nanti kalau cikgu ada apa-apa nak kongsi, boleh sharing is caring cikgu. Terbaik cikgu banyakkan inovasi demi ABC. Ya, betul. Anak baik lagi cerdik. Salam anak baik. Tadi saya lupa nak cakap salam saya. Salam jebat. Hebat laksana jebat. Silap. Bijak laksana tua. Hebat laksana jebat. Macam tu Berani bukan kan? Bijak laksana tua. Berani laksana jebat. Saya salah. Kan Melaka punya. Okay, terima kasih cikgu. Di situlah ini yang terakhir lah. Lepas ni kita akan ada sesi bergambar. Saya bacakan sikit sebelum cikgu ni. Terima kasih. Tambah sikit kreativiti buat inovasi selesaikan masalah murid. Ya, perkongsian yang sangat menarik, hebat, kreatif dan berinovasi. Terima kasih cikgu Azalina. Sama-sama cikgu Suzila. Terima kasih. Terima kasih semua yang dah bagi output. I love Sally. Ya, saya pun suka tak Sally. Sally banyak membantu saya. Jelas penerangan cikgu. Terima kasih cikgu. Inovasi yang mantap. Biasa-biasa saja inovasi saya ni cikgu sebenarnya. Sangat simple. Kalau cikgu dapat hasilkan lebih baik daripada saya, very good. Suka, hebat, suka. Kan cikgu buat yang terbaik. Cuba cikgu. Dan semoga cikgu-cikgu juga semua terus cemerlang dan saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar celoteh saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan tahniah juga kepada cikgu kerana sudi meluangkan masa dengan saya pada petang ini. Kan orang-orang tengah tidur, tengah buat cokodok. Lepas ni kita buat cokodok cikgu. Masak-masak petang kan. Contohnya kan. Cikgu nak masak-masak petang. Cikgu dengar celoteh cikgu Azhar hari ni kan. Terima kasih. Dan yang terakhir kita mungkin ada dia punya link kehadiran dah ada kan. Cikgu boleh isikan link kehadiran dekat link dekat chat saya tengok kan. Terima kasih juga saya baru baca dekat chat. Terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Okey, mungkin kita boleh Cikgu Aina kita tangkap gambar sekejap. Okey, boleh. Terima kasih cikgu-cikgu semua. Jadi jangan pergi ke mana-mana dulu. Kita ada sesi yang paling penting, sesi akhir adalah sesi bergambar. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan tajuk minggu depan. Tajuk minggu depan. Mungkin admin CDL boleh share kan? Azam boleh stop sharing kot. Okey, jap. Okey, jadi rakan-rakan semua yang hadir hari ni mungkin boleh on camera, kita ambil gambar. Ini adalah sesi wajib sesi paling penting. Kalau tak ambil gambar tak sah. Kita nak buat lagu tadi tu. Ini ku tahu anak muridku ya Allah. Kita ni layan murid cikgu, bukan kata kita ni pandai TikTok, tidak, layan murid. Tak apalah, kita pun pandai juga. Jom. Get ready semua. Kita ambil gambar. 1, 2, 3. Okey. Bagus tu. Saya nampak Cikgu Mazlan dalam bas ke cikgu? Semangat cikgu. Bagus cikgu. Dalam bas. Saya nampak macam bas je tu posisinya. Okey, terima kasih semua yang hadir hari ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa sesi CDL kita setiap hari Jumaat pukul 3 hingga 4:30 petang. Okey, kita dah ada untuk sesi minggu depan, memanfaatkan perpustakaan sebagai pengembangan literasi sekolah daripada Cikgu Yuda Kurniawan. Okey, jangan lupa minggu depan waktu yang sama, hari yang sama, tempat yang sama. Bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Semoga